Salam hormat dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Okey, hari ini kita akan belajar lagi Bahasa Melayu tahun 3 SCKT. Unit 15, Pelihara Warisan, bertajuk ayat perintah dan ayat tanya dan kata tanya sekali ya. Okey, baiklah murid-murid. Standard pembelajaran hari ini ialah 5.3.1 memahami dan membina ayat mengikut konteks iaitu ayat perintah, ayat tanya dengan kata tanya ya. Okey, seperti biasa objektif hari ini ialah pada akhir pembelajaran ini murid dapat memahami dan membina ayat dengan menggunakan kata perintah dan kata tanya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat ayat perintah. Apa itu ayat perintah? Ayat permintaan, ayat larangan, ayat suruhan dan ayat silahan. Okey. Ayat perintah adalah ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Ayat suruhan, ia digunakan untuk memberi perintah atau arahan kepada seseorang ya. Okey, susun buku-buku itu. Ayat silaan digunakan untuk menjemput atau mempersilakan seseorang. Sila masuk. Ayat larangan digunakan untuk melarang seseorang ya, seperti jangan buang sampah di situ. Ayat permintaan digunakan untuk membuat permintaan atau meminta pertolongan, bantuan ya, seperti tolong ambilkan kuih itu. Jom kita lihat selanjutnya. Di sini kita akan gunakan kata seru untuk membina ayat perintah. Fungsi dia harap. Meminta supaya terjadi sesuatu perkara. Harap antarkan semua buku latihan itu. Okey, ayat ini biasanya siapa yang gunakan? Ya, guru Jangan melarang seseorang. Jangan petik bunga itu. Jemput, mengajak seseorang. Menjemputlah masuk. Tolong, meminta bantuan. Tolong belikan saya sebungkus nasi lemak. Sila, meminta dengan hormat supaya melakukan sesuatu. Silalah makan kuih-muih yang ada di atas meja itu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat muka surat 95 di dalam buku teks ya. Okey, ayat perintah. Tarian Datun Julut. Okey, tarian suku kaum Kenyah menggunakan bulu-bulu burung yang dilekatkan pada jari meraihkan kedatangan pengunjung ke rumah panjang. Okey. Okey, ini adalah satu tarian ya suku kaum Kenyah Okey. Sekarang cuba lihat di sini ada dua situasi. Situasi satu sebelum menonton video, kedua situasi dua selepas menonton video. Di sini guru telah memberi beberapa ayat perintah sebelum menonton video. Di sini pula selepas menonton video. Cuba lihat Okey, situasi satu sebelum menonton video. Minta perhatian murid-murid. Hari ini kita akan menyaksikan satu persembahan tarian tradisional. Sila tonton video ini dengan telitinya. Tolong catat maklumat dalam buku latihan kamu. Jangan bising. Harap kamu dapat memberikan kerjasama. Okey, cuba lihat perkataan ayat-ayat yang telah cikgu bulatkan dengan warna biru. Minta perhatian murid-murid. Sila tonton video ini dengan telitinya. Tolong catat maklumat dalam buku latihan kamu. Jangan bising. Harap kamu dapat memberikan kerjasama. Okey, yang ini adalah beberapa contoh ayat perintah. Mari kita lihat Minta perhatian murid-murid. Di situ ada perkataan kata seru minta Kedua, sila tonton video ini dengan telitinya. Sila. Tolong catat maklumat dalam buku latihan kamu. Di sini ada tolong, meminta bantuan Okey, jangan bising. Mengarahkan seseorang, jangan melarang Okey. Yang inilah beberapa ayat perintah di dalam situasi satu. Mari kita lihat situasi kedua pula
Okey, situasi 2, selepas menonton video, minta perhatian murid-murid. Harap terhibur persembahan. Sila catat maklumat. Jangan lupa tulis nama penuh. Tolong hantar tugasan. Okey, mari lihat ya. Harap, sila, jangan, tolong. Yang ini adalah kata seru yang digunakan untuk ayat perintah. Ya. Kita kena gunakan perkataan-perkataan ini untuk membina ayat perintah. Okey, bagaimana nak bina ayat untuk yang pertama? Harap terhibur persembahan. Jadi, selepas menonton, bagaimana cikgu akan cakap? Okey, harap murid-murid terhibur dengan persembahan tadi. Ya, harap kamu semua terhibur dengan persembahan tadi. Kedua, sila catat semua maklumat yang berkaitan dalam sehelai kertas. Jangan lupa tulis nama penuh kamu. Tolong hantar tugasan kamu kepada cikgu esok. Cuba lihat ya, harap terhibur persembahan. Sila catat maklumat. Sila catat semua maklumat yang berkaitan dalam sehelai kertas. Jangan lupa tulis nama penuh. Jangan lupa tulis nama penuh kamu. Tolong hantar tugasan kamu kepada cikgu. Tolong hantar tugasan. Beginilah cara untuk membina ayat perintah yang lengkap, ya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat muka surat 16 di dalam buku aktiviti jilid 2 untuk latihan, ya. Aktiviti 5, bina ayat perintah menggunakan kata perintah yang sesuai. Okey, sebelum tu kita tengok jawapan dulu, ya. Ajarkan saya cara meniup serulin, cikgu. Lupakan permainan tradisional kita. Makan kuih muruku dan putu mayam ini. Tunjukkan arah ke pusat kraft tangan. Tolong, jangan, sila, minta. Ingat பார்த்தீங்கன்னா tolong, அதாவது உதவி கேட்குறாங்க. ஜாங்கன்னாக்கா செய்யாதீங்கன்னு உங்களை தடை செய்கிறாங்க. சீலனாக்கா அன்பா வர வைக்கிறாங்க. மின்தனாக்கா உதவியும் கேட்குறாங்க. சரியா? ஓகே, ajarkan saya cara meniup serulin cikguனாக்கா எனக்கு புல்லாங்குழல் உதவி செய்யுங்க ஆசிரியை அப்படின்னு. lupakan permainan tradisional kita, அதாவது நம்மளுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டை மறக்காதீங்க அப்படின்னு வர வைக்கிறாங்க. makan kue muruku dan putu mayam ini. இந்த முறுக்கும் புத்து mayamனா என்னது? இடியாப்பம். சரிங்களா? அதை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்றாங்க. tunjukkan arah ke pusat kraft tangan. கிராஃப்ட் tangan இருக்கிற இடத்தை காட்டுங்க, கொஞ்சம் அந்த வழி காட்டுங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, முதல் situasi. Mari kita lihat ya. Puan Hani mengingatkan Yasmin agar tidak melupakan permainan tradisional. Okey, இங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க congkak. Situasi 2, Imran meminta Cikgu Surya mengajarnya meniup serulin. Iங்க serulin பயன்படுத்துறாங்க. Situasi ketiga, seorang pelancong meminta Givin menunjukkan arah ke pusat kraft tangan. Kraft tangan இடத்துக்கு தேடுறாங்க. Selvam mempersilakan Junji makan muruku dan putu mayam. Okey, dari sini pun murid-murid pasti dah dapat jawapan kan? Sekarang kita kena cari kata seru sahaja. Okey, mari kita lihat situasi 1. Puan Hani mengingatkan Yasmin agar tidak melupakan permainan tradisional. Apa எந்த ayat வரும்? ஆமாம். lupakan permainan tradisional kita. அப்ப அது மின்னுக்கு என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் மறக்காதீங்க. agar tidak melupakan. இதெல்லாம் மறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? Jangan. என்ன சொல்றாங்க? lupakan permainan tradisional kita. எப்படி விடை எழுதுவோம்? பாருங்க. Jangan lupakan permainan tradisional kita. அப்ப இந்த விடை நீங்க எங்க எழுதணும்? இந்த கோட்டுல தான் நீங்க எழுதணும். சரிங்களா? Okey, mari kita lihat situasi kedua pula. Imran meminta Cikgu Surya mengajarnya meniup serulin. அப்ப டீச்சர் ஆசிரியர் அவருக்கு தெரியல. சரிங்களா? இம்ரானுக்கு அவருக்கு போயிட்டு ஆசிரியர் அதாவது Cikgu Surya கிட்ட உதவி கேட்குறாங்க, எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப எந்த ஆயட் வரும்? meniup serulin. Yes. Ajarkan saya cara meniup serulin, cikgu. அப்ப ஒரு ஆசிரியர்கிட்ட போய் உதவி கேட்கறனா என்ன சொல்லப்பா இப்போ?
Ama. Tolong. Tolong ajarkan saya cara meniup seruling, cikgu. அப்படிதானே கேட்போம். Okey. அப்ப அந்த வாக்கியம் எப்படி அமைப்போம்னு பார்ப்போம். Tolong ajarkan saya cara meniup seruling, cikgu. Okey, apa இந்த வாக்கியத்தை நீங்க இங்க எழுதணும். Okey, sekarang cikgu harap murid-murid faham kan? Okey, yang ketiga dan keempat, murid-murid buat dengan sendiri sebab nombor 1 dan 2 cikgu dah bantu kan? Sekarang latihan untuk murid-murid pula. Cikgu harap murid-murid dapat siapkan dengan betul. Sekarang, mari kita lihat kata tanya dan ayat tanya. Apa itu kata tanya? Merupakan perkataan yang digunakan untuk menanyakan, menyoal sesuatu. Yang ini memang murid dah tahu kan? Mengapa, berapa, bila, apa, siapa, mana, bagaimana, kenapa. Mengapa na ஏன், berapa na எவ்வளவு, எத்தனை, bila na எப்பொழுது, apa na எது, siapa na யார், mana na எங்கே, bagaimana na எப்படி, kenapa na ஏன். சரிங்களா? புரிஞ்சுதா? Next. Ayat ini digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu. Ayat ini dikenali dengan tanda tanya. அந்த ayat tanya வரும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி கண்டிப்பா tanda soal இருக்கணும். pada akhir ayat. Contoh, siapakah pengarah syarikat itu? நீங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா siapakah, அதாவது kata tanya. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா tanda soal அல்லது tanda tanya இருக்கும். கண்டிப்பா இருக்கணும். Baru ia dianggap sebagai ayat tanya ya. Okey, yang ini adalah ayat tanya dengan kata tanya. Kedua, betulkah dia akan datang sebentar lagi? Okey. Ada tak di situ kata tanya? Ya ya, betulkah? ஆமாவா, உண்மையா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, அதுதான். Okey, Cikgu Lee guru kelas kamu. Ada tak kata tanya di situ? இல்லை. ஆனா இந்த வாக்கியமே உங்களை வந்து கேள்வியா கேட்கலாம். ஏன்னா பின்னாடி வந்துட்டு தண்டு தanya இருக்கு. ayat tanya tanpa kata tanya. அந்த Cikgu Lia உங்களுடைய வகுப்பாசிரியர் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா, அதுதான் இது. Okay, faham? Baiklah murid-murid, mari kita lihat muka surat 96. Ayat tanya dengan kata tanya. Sepak manggis. Ya. Ini gambar permainan apa? Ini gambar permainan sepak manggis. Siapakah yang bermain permainan ini? Masyarakat Bajau yang bermain permainan ini. இது வந்து ஒரு traditional விளையாட்டு. Orang Bajau ada. சரிங்களா? Okey, mari kita lihat. Sewaktu majlis perkahwinan, masyarakat Bajau permainan itu dimainkan. அதாவது இந்த விளையாட்டு எப்ப விளையாடுவாங்கனாக்கா majlis perkahwinan, அதாவது திருமண வைபவம் இருக்கும்போது அப்பதான் அவங்க வந்து இந்த விளையாட்டை விளையாடுவாங்க. அப்ப இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா di sini ada kata tanya. Bilakah? எப்பொழுது? அப்ப எப்பொழுது விளையாடுவார்கள்னு கேட்கணும். Next. Mereka bermain permainan itu di kawasan lapang berhampiran dengan rumah pengantin. Jadi mereka main di mana? Di kawasan yang lapang, luas. அதாவது திருமண வைபவம் நடக்கிற அந்த திருமண தம்பதிகளுடைய வீடுகள் அருகில தான் இந்த விளையாட்டை, அதுவும் நல்ல திறந்த வெளியில தான் விளையாடுவாங்க. Di manana எங்கே? Okey. Permainan itu bermanfaat kepada masyarakat Bajau kerana dapat memupuk semangat persaudaraan dan perpaduan. இந்த விளையாட்டு ரொம்ப நன்மையை தரும். ஏன்னா இது வந்து என்னன்னாக்கா அவங்களுக்குள்ள உள்ள ஒற்றுமையையும் இன ஒற்றுமையும் உற்றார் உறவினர்களுடைய ஒற்றுமையும் இறுக்கமாக்கும் அப்படின்றாங்க. மங்காப்புன்னு கேட்கும் போது இந்த விளையாட்டை ஏன் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு தான் கேட்க போறோம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ முதல்ல எப்படி நம்ம கேள்வி கேட்கலாம்? முதல்ல sewaktu majlis perkahwinan masyarakat Bajau permainan itu dimainkan. Bilakah? எப்பொழுது விளையாட்டார்கள். jadi sewaktu majlis perkahwinan. அப்ப இதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Bilakah permainan itu dimainkan? நீங்க அங்க பாத்தீங்களா bilakah? அங்க கொடுத்த சொற்கள் இருக்கு இல்லையா? bilakah permainan itu dimainkan. அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? sewaktu majlis perkahwinan majlis Bajau permainan itu dimainkan. அப்ப திருமண வைபத்துல தான் இந்த permainan நடக்கும். Cuba tengok nombor 2 ya. Di mana?
Mereka bermain permainan itu di kawasan lapang berhampiran dengan rumah pengantin. அப்ப di manன்னு சொல்றது வாக்கியத்துக்கு இறுதியில வருது. முன்னுக்கு வரல. சரிங்களா? எப்படி வாக்கியம் அமைக்கலாம்? அவங்க எங்க விளையாண்டாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம கேட்க போறோம். Mereka bermain permainan itu di mana? Mereka bermain permainan itu di mana கேட்டோம்னா di kawasan lapang berhampiran dengan rumah pengantin. அங்கே நம்ம விடையை add பண்ணிடலாம். Nombor 3, mengapa? Permainan itu bermanfaat kepada masyarakat Bajau kerana. எப்பயுமே mengapa பயன்படுத்தணுமா கண்டிப்பா அங்க kerana point இல்லையா? Dapat memupuk semangat persaudaraan dan perpaduan. அப்ப இங்க வந்து mengapa? அப்ப எப்படி கேட்கலாம்? Permainan itu bermanfaat kepada masyarakat Bajau. Mengapa? ஏன் பின்னாடி போட்டோம்? ஏன்னா இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இறுதியில உள்ள பயன்பாடா இருக்கும். சரிங்களா? Okey, permainan itu bermanfaat kepada masyarakat Bajau. Mengapa? Apa? Kerana mendapat memupuk semangat persaudaraan dan perpaduan. இப்போ உங்களுக்கு விளங்கிடுச்சுங்களா பிள்ளைங்களா? Okay, very good. Okay. Mari kita lihat muka surat 17 di dalam jilid 2 ya. Okey, bina ayat tanya. Okey, cuba lihat di sini susunan perkataan dia tidak teratur ya. Kita kena susun perkataan ini menjadi ayat tanya yang lengkap. Okay, bagaimana kita nak cari ya? Itu tarian nama tradisional apa? Apa அந்த traditional அதாவது அந்த நடனத்தோடைய பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்க வராங்க. அப்ப எப்படி கேட்போம்? எது ஒன்னாவதா வரும்? எஸ், nama. அடுத்தது tarian. Tarian apa? Traditional. Itu apa? Apa nama tarian tradisional itu apa? எப்படி வாக்கியம் அமைப்போம்? Yes. Nama tarian tradisional itu apa? Jangan lupa tulis tanda tanya di akhir ayat. Baru ia akan dijadikan sebagai ayat tanya. நீங்க பின்னாடி வந்து இந்த வினாக்குறி வைக்கலனா அது ayat tanya கிடையாது. கவனம். Okey, nombor 2. Yang siapakah dodol memasak itu? டோடோல்னா என்ன? அது ஒரு வித உணவு, மலாய்க்காரங்களுடைய இனிப்பு பலகாரம். அப்ப அங்க என்ன கேட்க வராங்க? யார் அந்த டோடோல சமைத்தது? அப்ப முதல்ல என்ன வரும்? யார். Siapakah yang memasak dodol itu? Siapakah yang memasak dodol itu? Jadi beginilah cara membina ayat. Siapakah yang memasak dodol itu? Dengan tanda tanya. Okey, faham tak murid-murid bagaimana nak susun perkataan menjadi ayat tanya? Okey, ketiga. Di bermain mereka kabadi mana? அதாவது அவங்க கபடியை வந்து எங்க விளையாண்டார்கள்? அப்ப ஒன்னாவது டீச்சர் கொடுத்துட்டேன். mereka. அப்ப அவங்க என்ன செய்தாங்க? எஸ், bermain. என்ன விளையாண்டாங்க? கபடி. எங்க விளையாண்டாங்க? Yes, di mana? Mereka bermain kabadi di mana? Okey. Ayat ini murid-murid tulis dengan sendiri. Yang ketiga dan yang keempat dan 5 murid-murid buat sendiri ya. Harga berapakah kain sehelai sari? ஒரு சாரியுடைய விலை என்னன்னு கேட்க வராங்க. Bangunan mengapakah perlu tradisional dipelihara? அந்த bangunan tradisional ஏன் நம்ம பாதுகாப்பா வைத்திருக்கணும்னு கேக்குறாங்க. சரிங்களா? இதை நீங்க இதே மாதிரி எண்கள் போட்டு வரிசைப்படுத்திட்டு tuliskan nombor di atas setiap perkataan dan susun jadi ayat yang lengkap. Kenapa ya kita kena tulis nombor di atas? ஏன் எண்களை எழுதுறோம்? எந்த சொற்களும் விடுபடாமலும் அல்லது எந்த சொற்களையும் 2 முறை எழுதாமலும் இருப்பதற்கு நம்ம எண்களை எழுதிக்குவோம். அப்போ 1னா 1வது, 2னா 2வது அப்படின்னு வரிசையா 5 சொல்லையும் எழுதி இறுதியில நம்ம வினாக்குறியை வைத்துடுமா அந்த வாக்கியம் முழுமையா ஆயிரும். இது வந்து மிகவும் உதவியா இருக்கு. இந்த மாதிரி எண்களை போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே.
Cikgu harap murid-murid dapat siapkan latihan ini juga dengan betul. Baiklah murid-murid, hari ini kita telah belajar kata perintah dan ayat tanya dengan kata tanya ya. Okey, cikgu harap murid-murid telah faham ya dengan bantuan cikgu ni. Okey, setakat ini saja untuk hari ini. Terima kasih daun keladi. Rajin-rajin membaca ya. Okey, bye.